Tumpuan dari Terengganu, Maritim Malaysia memerlukan penambahan aset bagi meningkatkan rondaan di perairan negara. Butirannya bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Ya, sahih. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim memerlukan penambahan aset bagi menangani pelbagai isu termasuk pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sepadan dengan lebih berkesan di perairan negara. Ini kerana keupayaan aset sedia ada tidak mencukupi untuk berdepan dengan tugas yang semakin mencabar. Timbalan Ketua Pengarah Logistik Maritim Laksamana Madya Maritim Datuk Saifulizan Ibrahim berkata, anggota bukan sahaja mengadakan rondaan terhadap pencerobohan nelayan asing, malah turut terlibat dengan operasi mencari dan menyelamat. Tidak mencukupi. Dengan keperluan kita di semua keadaan, kita bukan saja nak menguruskan hal-hal mencari dan menyelamat, kita juga membuat rondaan biasa, kan. Pencerobohan oleh nelayan asing, parti memang tidak mencukupi dengan apa yang sedia ada lah. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Saifulizan berkata, Maritim akan memperoleh aset baru dalam masa terdekat, antaranya kapal ronda persisiran pantai, pesawat udara dan 30 bot pemintas laju. Ketika ini, agensi itu mempunyai 260 unit aset merangkumi 70 kapal dan 190 bot. Dengan perkembangan terkini, insya-Allah perkara itu sedang diatasi dan kita mengharapkan seperti yang dijanjikan kepada pihak APMM dan Kementerian Dalam Negeri, kita akan menerima pada tahun ini sekurang-kurangnya sebuah kapal dahulu untuk OPB dan seterusnya bagi tahun hadapan 6 bulan pertama kapal yang kedua dan 6 bulan yang seterusnya kapal yang ketiga. Jadi untuk by December next year kita akan mempunyai 3 buah kapal OPB baru yang insya-Allah akan diserahkan kepada APMM lah. Terdahulu beliau merasmikan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim Peringkat Kebangsaan di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Ia disambut serentak dengan World Ocean Week bersama Universiti Malaysia Terengganu. Sementara itu, kerjasama penganjuran Hari Kesedaran Keselamatan Maritim dengan World Ocean Week disifatkan menepati objektif iaitu berkisarkan kepada kelautan. Penganjurannya bagi mengingatkan masyarakat mengenai kepentingan kelestarian laut serta tindakan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan lautan. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya pameran Maritim Malaysia, larian maritim virtual, aktiviti pembersihan pantai serta pelbagai pertandingan. Bagus sebab saya rasa because kita ada tarikan lain dekat sini, jadi kita dapat ramai datang dan hopefully objektif yang kita nak sampaikan kepada mereka sampai. Itulah kita libatkan pelajar kita dan yang ini kita adakan setiap tahun dan kali pertama di Batu Buruk sebenarnya. Sebelum ni kita hanya berada di komuniti yang berdekatan dengan UMP saja, di Batu Rakit, di Teluk Ketapang. Usaha dan nilai murni itu sekaligus dapat mendekatkan kedua-dua pihak dengan komuniti maritim untuk menyalurkan maklumat dan aduan berkaitan insiden kecemasan dan aktiviti jenayah di laut. Jualan kedai bergerak prihatin sedia diperluas ke negeri lain. Sehubungan itu, sebuah lori milik KPDN HEP akan menjelajah ke lokasi strategik mengikut permintaan pemimpin setempat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya sedia mengaktifkan semula program berkenaan. Program jualan kedai prihatin itu adalah alternatif kepada program jualan keluarga Malaysia yang berakhir bulan ini. Dia bergerak atas ke belakang, tapi dia bergantung kerjasama pemimpin setempat. Artinya kalau pemimpin setempat kata nak ada bantuan ni atau program ni dan mereka sanggup untuk memberi subsidi barangan yang dijual, maka kita akan memberi sokongan. Mengulas lanjut, beliau berkata langkah berkenaan bagi memudahkan rakyat membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah. Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM dibangunkan di Telaga Papan Setiu dan Kuala Nerus sebagai zon penternakan unggas yang dilengkapi infrastruktur asas.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Dr. Azman Ibrahim berkata, zon penternakan unggas tersebut merupakan antara langkah kerajaan negeri untuk memajukan industri ternakan dan memenuhi permintaan bekalan ayam. Setakat ini Terengganu mempunyai 128 ladang ayam di seluruh negeri yang mampu menghasilkan 3.3 juta ekor ayam bagi satu pusingan pengeluaran. Semua itu kerajaan negeri mengalu-alukan pemajuan berminat dalam industri ternakan unggas bagi memanfaatkan ruang lot di TKPM Telaga Papan Setiu yang lengkap dengan infrastruktur asas. Tapi kita tidak berpuas hati dengan sekadar 64%, sebab tu kita wartakan TKPM di Telaga Papan di Setiu sebagai zon ternakan unggas yang kita pelabur-pelabur untuk mari melabur infrastruktur asas yang dah tersedia, jalan, bekalan elektrik dan sebagainya, untuk mereka bina reban-reban untuk ternak kaya, khususnya yang menggunakan pakai closed system lah. Kita sudah tidak menggalakkan reban ayam secara open system, kita galakkan secara closed system untuk mengelakkan dari segi pencemaran bangun lalat dan sebagainya. Beliau memberitahu pemberita di Marang. Sekian paparan berita dari Terengganu. Sahih, kembali pada anda untuk berita seterusnya. Terima kasih, Sidi.